Selamat pagi semua. Jam pun dah menunjukkan 8 minit pagi. Okey, tak apa. Nanti ada tu yang masuk-masuk nanti. Okey, masih lagi bawah topik differentiation bahagian yang terakhir. Okey, iaitu application of differentiation. Okay, yang mana awak dah belajar satu daripadanya, iaitu kegunaannya adalah untuk mencari gradient. Okey, untuk mencari gradient. Harap-harapnya awak dah boleh tahu macam mana nak cari gradient, macam mana nak buat equation, straight line equation, iaitu equation of tangent dan juga normal to the curve. Hari ini kita akan beralih ke berikutnya, iaitu kita nak tentukan determine the turning points and their nature. Okey, macam mana pula yang dikatakan turning point? Kalau bawa kereta, bawa motor tu yang selekoh-selekoh tu lah. Itu adalah turning points. Okey, selekoh-selekoh tu adalah turning points. There are three types of stationary points. There is maximum point, minimum point, and point of inflection. Amongst the stationary points, which are turning points and which are not turning points? Let's explore how to determine the turning points and their nature. Okey, daripada situ, yang ini adalah maksimum. Okey, ni maksimum lah. Yang ini minimum, awak dah belajar dah dalam topik 2 kata 4. Ini minimum. Okey, yang mana kalau naik ni gradient dia adalah bernilai positif, kalau turun gradient bernilai negatif. Yang mana kalau mendata gradient dia adalah 0. Bila sebut berkenaan gradient adalah maksud saya refer kepada dy dx. Okey, dan apabila sebut berkenaan dengan stationary point, okey, itu adalah gradient yang mendata, which is dy dx equal 0. Macam tu. Okey, ada satu yang dinamakan sebagai point of inflection. Ini untuk pengetahuan awak lah. Inflection ni maksudnya yang macam ni. Dia naik-naik. Dia tak ada naik dan turun. Macam minimum dengan maksimum ni. Okey, sama jugalah kalau dia turun pun. Dia pergi nampak macam nak naik. Tapi dia turun balik. Pun samalah. Ini kita panggil point of inflection. Okey. Okay, consider the graph of a function y equal fx as shown in the diagram on the right. Based on the diagram, the increasing function graph which is red has a positive gradient. Macam itulah. Jadi nilai dia bila awak ganti nilai ke dalam dy dx, mesti nilai dia melebihi 0. Okay, itu adalah untuk positif ataupun increasing function. Kalau decreasing, awak ganti nilai x ke dalam gradient iaitu dy dx yang telah awak buat dan nilainya keluar 0, itu menunjukkan decreasing. Okay, the points with f prime x equal dy dx equal 0 are called the stationary points where tangents to the graph at those points are horizontal. Ini ulang balik seperti yang tadi lah. Okay, those points A, B and C are stationary points for y equal fx. Okay, ni A, ni B, ni C. Okay, macam tu. Okay, from the graph y equal fx on the right, it is found that okay, cerita pasal tadi jugalah ni Cerita pasal tadi jugalah ni. Dalam bentuk ayat yang lebih panjang. Okay, kita tengok kepada contoh. Given the curve y equal x cube minus 3x square minus 9x plus 11, find the coordinates of the turning points of the curve. Determine whether each of the turning points is a maximum or minimum points. Okay, kalau silibus lama awak ditunjukkan awak akan ditunjukkan x ni kuasa 2 sahaja.
Okey, ada juga kuasa 3 tapi lebih tertumpu kepada X kuasa 2. Kita buat satu-satu. Okey, tapi untuk yang silibus baru ni dia terus bagi kepada awak X kuasa 3. Bila X kuasa 3 akan wujudnya graf yang kubik. Okey, maksudnya ada minimum, ada maksimum pada tu. Dia ada satu naik, ada satu turun. Okey, biasanya kalau X kuasa 3 ni kita panggil graf kubik lah ni. Okey, kubik graf. Mungkin awak dah belajar, mungkin awak belum, saya pun tak check pula. Okey, so X kuasa 3 kubik graf. Kalau X kuasa 2 seperti mana yang awak tahu, quadratic graf. Okey, kubik graf ni biasanya macam ni lah. Ada satu maksimum, ada satu minimum. Tak kisahlah mana-mana satu dulu. Mungkin minimum dulu diikuti dengan maksimum atau maksimum dahulu diikuti dengan minimum. Bergantung kepada nilai constant yang berada pada X kuasa 3. Macam tu. Okay, so bila kita nak tentukan coordinates of the turning points, kita refer kepada selekoh ni. Kita refer kepada selekoh ni. Dengan lain perkataan, kita kena cari gradient dia equal to 0. Bila turning point je, kita akan fokus kepada dy dx equal 0. Jadi kita buatlah dy dx dahulu. Y equal X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 11. Kita buat differentiation. 3X kuasa 2 tolak 6X tolak 9. Kita factorize lagi boleh. Okey, keluarkan 3. So, X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Kita factorize. 3. So, kalau tak mahir factorize ni guna calculator lah. Masukkan. Okey. Ni X, ni 3, ni 1, ni tolak, ni tambah. Okey, settle. Factorization. Jadi, kita tahu pada turning point dy dx equal 0. So, gantikan sahaja. Kalau pada paper tu, cantiknya buatlah macam ni. At turning point. Soalannya pendek je macam yang awak nampak tu. Tapi, jawapan dia tu. At turning points, dy dx equal 0. Buat macam tu. Okay, so kita ganti nilai. 3, x tambah 1, x tolak 3. Selesailah. X equal negatif 1 dengan 3. Kita dah dapat dah nilai x, negatif 1 dan juga 3. Kita hanya perlu dapatkan nilai y pula. Macam mana kita nak dapatkan nilai y? Buat gantian pada function asal. Ni buat gantian kat sini ni. Okay. So, jadi when x equal negative 1, okay, y equal negative 1 kuasa 3 tolak 3, negative 1 kuasa 2 tolak 9, negatif 1 tambah 11. Berapa lah ni? Ni negatif 1 kuasa 2 tolak 3 tambah 9 tambah 11. So 20 negatif 16. Positif 16, sorry. Okey, 20 tolak 4, 16. Jadi koordinat yang pertama adalah negatif 1, 16. Sekiranya saya buat kesilapan pengiraan, maklumkan ya. Okey, kemudian yang kedua lah. Kita ada dua koordinat di situ. When x equal 3, y equal 3 kuasa 3 tolak 3 darab 3 kuasa 2 tambah 9 darab 3. Oh sorry, bukan tambah kan, tolak kan. Tambah 11. Okey, so 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 2, 9 darab. Okey, 27 juga. Tolak 27. Tambah 11 equal, ni habis. So, negatif 16. Macam tu. So, koordinat yang kedua adalah 3, negatif
16. Settle yang soalan yang pertama. Itu adalah turning points-nya. Okey, ni kaedah nak buat paper 2 lah. Biasa soalan macam ni paper 2. So panjanglah jalan kerjanya. Okey. Biasakan diri cuba jangan skip jalan kerja tu. Okey, awak bajet masa lah. Awak bajet masa. Selalu buat latihan, benda ni automatik insya-Allah. Mudah. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua pula. Kita nak tentukan pula kedua-dua titik tu. Yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. Ada kaedahnya. Okey. Ada kaedahnya. Ada dua kaedah nak selesaikan untuk tentukan turning points yang dicari tu adalah maksimum ataupun minimum. Okey. Kaedah pertama kita guna kaedah jadual. Kaedah jadual. Macam mana kita nak guna kaedah jadual? Okey, saya fokus kepada yang pertama dahulu, titik yang pertama. Titik inilah. Okey, so kita nak buat jadual. Kita tengok dapat tak? Allah Akbar. Okey. Ni tak ada lah. Okey, yang pertama, kotak pertama ni adalah nilai X. Okey, nilai X. Ada 3 kotak kosong lagi sebelah kanan dia kan. So, yang tengah ni adalah ambil nilai X titik pertama tu. Okey, ambil nilai X yang pertama tu, negatif 1. Letak di tengah. Letak di tengah antara 3 kotak kosong tadi tu. Negatif 1 yang saya letak nak panah tu. Negatif 1. Okey, kemudian kiri dan kanan kotak tersebut pilih satu nombor yang senang. Yang senang kiri kanan dia. Ikut number line lah. Nombor yang senang. Contoh, negatif 1 sebelah kanan dia yang nombor yang senang adalah awak boleh pilih 0, 1, 2. Kalau saya senang 0 lah. Sebab apa saja kita gantian nanti kejap lagi 0. Okey, nombor yang munasabah. Awak nak letak 5 juta pun boleh kat sebelah kanan tu. Tak ada masalah. Okey, tapi nasihat saya letaklah nombor-nombor yang senang kita nak buat kiraan. Okey, kemudian yang kiri pula pilihlah satu nombor negatif lain. Okey, macam contoh saya mungkin buat negatif 2 lah. Ambil nombor yang senang-senang je, yang kecil-kecil, yang nombor yang besar. Okey, kemudian kita sediakan kotak yang kedua. Okey, kotak yang kedua tu ini letak apa? Ini kita buat gradient, iaitu dy dx. Gradient. Okey, gradient. Kita tahu dah. Jadi, okey, yang tengah iaitu kotak yang negatif 1 yang ada anak panah ni, gradient dia adalah 0. Kenapa pula 0 cikgu? Kan kita dah set dekat sini 0. Ni. Kan? Kita dah set dy dx equal to 0. Tu sebab keluar jawapan x negatif 1 dan 3. So, tapi kalau awak nak cari, nak ganti balik, ganti. Tak ada masalah pun. Okey, awak lupa contohnya kan. So, gantilah nilai. Contoh. So, ganti nilai setiap satu ni. Negatif 2, negatif 1, 0 ke dalam mana? Dy dx. Mana dy dx awak? Ni lah. Ni dy dx awak ni. Okey. Dy dx yang awak buat mula-mula tadi tu. Okey. Jadi, contohnya saya gantikan yang 0 dulu. Negatif 2 tu, sebab nak guna kalkulator pula. Saya gantikan 0 dahulu kan. So, saya letak kat tepi. So, dy dx equal 3 x tambah 0 x tolak 0. Sorry. Allah ya Tuhanku, salah saya pula. X tu dah digantikan kan. 0 tambah 1. Ini 0 tolak 3. Jadi kita buat 1 negatif 3, negatif 3 darab 3, negatif 9. Okey, letaklah negatif 9. Macam tu. Kemudian kita gantikan negatif 2 pula. Okey, 3. Negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tolak 3. Okey, so bila kita buat kiraan, negatif 2, negatif 1. Okey, ni negatif 1. Negatif 5. Negatif 5 darab negatif 1. 5, 5 darab 3, 15. So, positif lah. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Kemudian kita tambah lagi satu laju kat bawah dia ni. Okey, satu laju lagi satu kat bawah tu. Kita nak letak apa pula? Sketch.
Sketch. Apa yang nak di sketch? Okey, kita dah tahu gradient. Kat atas ni gradient kan? Kita dah tahu gradient dia. Kita tak pentingkan kepada nilai dia ni. Okey, 15, 0, negatif 9 ni kita tak pentingkan sangat. Kita nak tengok positif, negatif dengan kosong sahaja. Okey, seperti mana yang awak belajar tadi. Kalau gradient positif, dia akan naik. Kalau gradient negatif, dia akan turun. Kalau gradient kosong, dia akan mendatar. Itu yang kita nak tengok tu sebenarnya. Okay, so 15 adalah gradient yang pertama. So positif. Positif adalah naik. Kosong adalah mendatar. Negatif adalah turun. Bila kita sambungkan ketiga-tiga ni, kita akan dapati bentuk dia akan jadi macam ni. Okay. Bila macam tu kita dah nampak dah. Oh, ini turning point adalah maksimum. Okay. Ni maximum point lah. Negatif 116 ni. Okay. Dan automatically yang di bawah ni adalah minimum point. Tapi janganlah buat kesimpulan macam tu. Buktikanlah. Okay. Buktikanlah macam kaedah yang saya buat ni juga. Buktikan minimum point. Okay. Harap-harap jelaslah yang kaedah pertama. Okay. Ni kaedah pertama nak tentukan turning point tu maksimum ataupun minimum. Okey. Kaedah kedua adalah kita buat second differentiation. Kita buat second differentiation. Okey, kita dah ada yang pertama. Kita buat yang kedua. Okey, kita guna pakaian ni lah. Kita guna pakaian ni. Okey, jangan guna yang ada bracket ni. Yang pertama mula-mula ni. So, kita buat yang kedua. D kuasa Y dx square. Okey. Jadi 6x tolak 6. Okey. So gantilah x ni dengan nilai apa? Dengan nilai negatif 1. Sebab kita fokus kepada titik negatif 1, 16. So gantikan x tu dengan nilai negatif 1. So 6 negatif 1 tolak 6. Jadi negatif 12. Okey. Macam mana kita nak tahu maksimum minimum point, cikgu? Sekiranya awak dapat negatif, nilai negatif, tak kisah nombor berapa pun, negatif, itu menunjukkan titik tu adalah maximum point. Mudah sahaja. Kalau awak dapat nilai positif, itu adalah minimum. Okey, contoh saya gantikan. Minimum yang point yang kedua adalah 3 negatif 16 kan. So x dia adalah 3. So saya gantikan 3 ke dalam second derivation tu. 6 darab 3 tolak 6. Kan bernilai positif. 18 tolak 6 adalah 12 positif. So positif adalah menunjukkan titik tersebut adalah minimum point. Okey, so ada dua kaedah. Kita nak tentukan turning points itu adalah maksimum atau minimum. Kaedah pertama, kita buat dy dx. Daripada dy dx tersebut, cari dahulu. Kita buat table. Itu kaedah pertama, buat table. Okey, kaedah yang kedua adalah second derivative. Cuma kekurangan second derivative ini adalah bagi saya sendiri personally adalah saya lupa. Kalau negatif ni maksimum ke minimum? Positif ni minimum maksimum. Itu saya punya kekangan. Bukan awak punya kekangan ya, saya punya kekangan. So saya lebih suka guna kaedah jadual. Sebab kaedah jadual kita terus nampak. Tapi sebaiknya awak ingat dua-dualah kaedahnya. Contingency plan dalam periksa ni macam-macam. Okey, darah gemuruh apa semua datang. Jadi mungkin kita tak dapat benda tu nya. Lupa masa peperiksaan nak buat. So macam saya memang saya lupa untuk second derivative ni. Negatif ni untuk maksimum ke minimum, positif ni untuk maksimum ke minimum. Itu memang saya lupa. Saya cakap terang-terang. So saya lebih suka guna kaedah jadual.
Macam tu. Okey, ni solution daripada buku teks yang A negatif 1 16 3 negatif 16 samalah macam saya tadi. Okey, itu kaedah jadualnya. Okey. Kaedah second derivative, sekejap ditunjuk tak? Itu yang ditunjukkan second derivative untuk tentukan. Itu dimaklumkanlah. Kalau less than 0, maksud dia maximum point. Kalau greater than 0, minimum point. Terserahlah pada awak mana-mana satu. Asalkan keluar jawapan. Okay. Find the stationary points for each of the following curves and determine the nature of stationary points. Okay, example 17 ni lebih kepada penggunaan second derivative berbanding kaedah jadual. Okay, example yang sebelum ni tu dia lebih tumpukan kepada kaedah pertama, kaedah jadual. Okay, example 17 ni lebih pada kaedah second derivative. Okay, jadi saya tunjukkan sahaja slide-nya. Okay, itu yang pertama. Dia guna second derivative, dia tak guna kaedah jadual ya. So kat sini dia dah nampaklah kat situnya. Ini maksimum, ini minimum. Okay, dia buat kiraan 2 kali derivatif. Okay, daripada situ dia buat kesimpulan. Okay, ini dia buat yang kedua guna kaedah jadual. Okay, macam soalan A, dia guna kaedah second derivative. Yang B pula dia tunjuk kaedah jadual. Mana-manalah. Mana-mana. Tengok kat sini ni. Ni dia dah lain macam lah ni. Tengok. Kedua-duanya adalah turun. Kedua-duanya adalah turun. So hati-hati. Hati-hati. Sebab tadi saya dah tunjukkan dia ada 3 jenis. Sama ada maksimum, bentuk U. Ni maksimum, bentuk minimum atau point of inflection tu lah. Sama ada macam ni. Ataupun dia naik, dia naik lagi. Macam tu lah. Sebab cubic ada 2. Dia cubic sama ada bentuk macam ni ataupun bentuk macam ni. Cubic. Okey, bergantung kepada koefisien pada x cube, x square, x yang ada pada function tersebut lah. Okey. Okey, tu latihan untuk awak cuba nanti saya share lah. Okey. Ini solve problems involving maximum and minimum values and interpret the solution. Okey. Ada soalan tak agak-agak nak ditanya pada saya? Ada soalan? Okey. Sekejap ya. Tak ada Okey, jelas. Sekejap saya ambil kehadiran sekejap. Ada sekarang 48 orang. Okey, alhamdulillah. Okey, so jika tiada apa-apa soalan, nanti awak buatlah latihan. Tak boleh bagi banyak-banyak topik differentiation ni satu-satu. Setakat yang boleh lah. Okey, so macam biasalah ada apa-apa soalan boleh PM saya. Tapi untuk MMAT ni untungnya dia dah ada full solution. Dia dah ada full solution. Cuma jika awak masih lagi tak faham solution yang dia bagi tu, bolehlah tanya kawan-kawan ke tanya saya. Ikutlah mana-mana yang awak selesa. Okey, mana-mana yang awak selesa. Jadi saya rasa berhenti dulu setakat ini. Okey. Nanti kita sambung semula pada hari Khamis ni. Recording ni saya akan share dalam grup macam biasalah insya-Allah. Okey, so jika tiada apa-apa soalan, terima kasih. Terima kasih sebab hadir kelas saya. Jumpa lagi pada hari Khamis ni insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu.
Sama-sama.